الله يرحمهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اللهم صل على محمد. Mana ada sekat mana bau ni? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi. Musannif kata kalau jika adalah engkau itu mengqasad oleh engkau dan tuju hati oleh engkau dengan menuntut ilmu agama. Kita duk mengaji agama ni kita qasad al-munafasata. Kalau kita qasad munafasah, apa munafasah? Bertanding, mentanding akan orang lain pada ilmu, nak bertewah, nak boleh kita sore. Tu serupa dengan cing rangwan baik tu. Seolah kata kita nak tahu ni, nak bagi kita sore. Wal mubahata, seolah kata, dan membangga-bangga diri. Membangga diri, berbangga diri. Wattaqadduma 'alal aqran. Mubahat ni kita sekarang apa ni? Mubahat dah Mubahat ke taqaddum? Wattaqadduma atau kepada an-munafasah. Dan jika engkau qasad dengan menuntut ilmu agama ni, duk mengaji ponok masalan, qasad at-taqadduma 'alal aqrani, qasad akan taqaddum, terdahulu. Taqaddum ni terdahulu, ataupun kita kata lebih meningkat. Terdahulu dan lebih meningkat. Nak dulu, diwi lebih meningkat. Widuk depan, terhadapan dan terdahulu, tertingkat alal aqran. Taqaddum alal aqran, ala takluk pada taqaddum, terdahulu di atas segala kawan-kawan. Al aqran ni maknanya orang yang sama kita pada menuntut ilmu. Al aqran ay alladzina yu'adilunaka fi talabil ilmi. Alladzina yu'adilunaka. Adala yu'adilu mu'adalah. Apa makna yu'adilu? Yang bersama. Segala mereka yang bersama mereka itu akan dikau. Yu'adilunaka,
mereka yang sama setarah fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Saing kawan guru hok masuk sekali, kita duk ponok ni lebih kurang belaka ni learning pun. Masuk ya setahun dulu pada kita setahun, ataupun kita masuk lepas pada dia sebulan dua. Orang panggil masuk dalam akron belaka ni, supaya duk ngaji dalam sahah ni. Ramai-ramai ni akron belaka. Orang panggil sepengajian, saing kawan setarah. Sama-sama nak mula ngaji mata mia mata bina belaka. Tu. Maka kita mengaji nak wid dulu pada dia. Nak wid dulu. Ngaji tu nak sang dia, nak sang dia lagi. Tu. Apa kuat nak pusang dia. Dan kita ingat banyak, lebih kita. Dan kita ngaji banyak, lebih kita. Dan kita tolong banyak, lebih kita. Tu nak taqaddum di atas akran. Tu. Kalau engkau kosak dengan mengaji tu, nak buat tu ya. Allahu Akbar. Wastimalata wujuhin nasi ilaika wal'iyaza billahi min zalik. Dan atau kepadaan munafasah. Dan jika engkau qasad dengan menuntut ilmu mengaji tu, nak gapo? Qasad akan istimalata. Apa istimalah? Asamala tu cenderung. Istamala ni makna menuntut cenderung. Asal makna lagu tu istamala yastamilu, istimala ni menuntut cenderung, menuntut hadap. Menuntut hadap, memperhadapkan. Tu kecek dah. Istimalah. Menuntut hadap oleh engkau, memperhadap oleh engkau. Nak wida menghadap, memperhadap oleh engkau wujuhin nasi. Idafah tu. Memperhadap akan, idafah kepada maf'ul. Memperhadap oleh engkau akan wujuh, akan segala muka-muka. Wujuh ni jamak daripada wajahun tu lah. Engkau kosak nak memperhadapkan segala muka-muka an-nasi, bagi segala manusia. Nak menghadap segala muka orang-orang. Tu. Hadap tu ilaika, ila tak lepas istimalah. Memperhadap akan segala manusia, segala muka manusia, yakni segala diri-diri manusia. Ya wujud ni apa nak orang panggil kacak telemajatnya, wujud itlaq muka tapi naknya diri. Wujuh yani zawat. Zawatin nasi, salah kata gitu. Memperhadapkan akan diri-diri manusia, memperhadap ilaika kepada engkau, tarik perhatian kepada diri engkau. Nabi orang hadap kita. Ada alim dia boleh mengajar orang pakat hadap, orang pakat tuju, orang pakat jemur belaka ke kita. Tu kosak kot tu. Kalau kita kosak kot tu, tak jawab lagi. Tak jawab lagi kalau kita kosak kot tu. Mengaji nak lebih. Tu. Sebab itulah kalau kita laisuk ke apa ni, penting sekalinya hati kita. Hati kita kosak betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nak wi orang hadap. Tengok orang tengok banyak mana. Oh, orang tengok ramai beribu-ribu, kau bergema nak ngaji, nak live. Alah, seorang dua je. Seorang dua je. Oh, malah lagu. Masya Allah. Mengaji tu nak kot tu ya. Nak orang hadap. Seorang dua orang pun, orang mengaji, seorang dua orang supo je. Kita ngajak orang seorang dengan ngajak orang 1000 sama je. Sama je. Kerana tujuan kita nak tutup redha Tuhan. Bukan nak tutup manusia hadap. Tu. Kalau orang seorang ngajar seperti ni juga. Kalau orang ramai pun seperti tu juga. Tak ada kurang dah orang panggil. Semangat pengajian nak menyampaikan ilmu tu. Kerana kita tak tahu Allah Ta'ala nak capok hidayah ataupun nak capok faham kepada orang mana-mana. Kita tak tahu kata siapakah dari kalangan kita yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi seorang tu. Tu. Seorang tu. Sebab tu jangan kosak tu.
Tapi Musa ni kata, kalau engkau kuasa nak menghadapkan akan muka manusia kepada engkau, Allah. Wa jam'a hutamid dunya, Allah, berat-berat aja. Atau kepadaan munafasah. Dan jika engkau qasad dengan menuntut ilmu tu, akan jam'a, akan menghimpun oleh engkau. Engkau nak menghimpun, nak mengkumpul, nak mengumpul, nak menghimpun. Hutamid dunya, akan segala pedah-pedah. Hutam dengan makna fawaid, menghimpunkan akan segala pedah-pedah bagi dunia, segala mata benda dunia. Nak himpun, nak cari duit. Nak cari duit. Nampak ngajar rajin nak pergi ke masjid ni. Apa? Kena wak kenai sikit lah ni. Kena wak kerja sikit. Kena sore kereta lah ni. Tu dia, kena sore mutu lah ni. Kena kuat. Tak agak pun pergi. Sebab apa? Sebab tak ada ni nak himpun ni. Allahu Akbar. Allah. Tu. Dia buka ponok anak murid ada lah 2, 3, 4 10. Tu. Lepas tu mama tu hengol lah sikit, boleh duk jual lauk nasi, boleh duit dah situ. Lepas tu pia-pia sememangnya boleh pula 40 orang ni, boleh stay 2 tay kereta, 3 tay kereta. Boleh dah awak serai. Masya-Allah, dia fikir nak tu ya. Fikir temu kat lubang tu. Ngaji nak temu kat lubang tu. Allah, sebab tu kita ngaji, kalau ngaji jamaah wicalah jamiah mana tu kena betul niat molek. Kadang-kadang bila habis taupak tu duk fikir belah-belah dah. Habis duk taupak tu fikir dah, kelik ni nak khidmat mana, nak ngajar mana. Lepas tu bulan mula-mula boleh wapo, bulan yang kedua boleh wapo, lepas tu bulan yang ke wapo nak make mutu suti, nak sore mutu. Ya kira kok tu dulu lagi dah. Teka duk ngaji tu lagi. Kira nak himpun mata benda dunia dah. Kira nak himpun hak tu dah. Bukan semua nak kata kalau ada Tuhan maka jaga-jaga. Tu kita pun nak bersumpah tu juga. Tu sebab itulah akhir zaman ni payah dah ilmu diangkat. Salah satu cara angkat akal ilmu, Allah Ta'ala angkat manfaat ilmu. Dengan sebab orang tu ilmu banyak tapi tak dapat manfaat untuk diri, tak boleh mengajar orang, tak menyampaikan orang, tak berkat untuk diri, tak boleh manfaat kepada orang lain. Maka ia diangkat ilmu dengan cara automatik. Orang tak terima pun tak ada. Moga dia tu Tuhan tak beri manfaat ilmu dia. Lek orang nak terima, tak ada orang nak terima. Allah Ta'ala tak capuk hati untuk nak terima ilmu daripada dia. Tu salah satu daripadanya. Salah satu hak Nabi kata diangkatkan ilmu tu, salah satu caranya Allah tarik manfaat ilmu daripada dada-dada orang-orang alim. Maka bila tertarik manfaat ilmu, walaupun tak boleh baca Fathul Wahab pun orang tak sering ngaji dengan dia. Habis. Tu dia. Habis juga. Orang dulu tak boleh baca kitab besar tapi orang pakat mengaji, hidup ilmu. Tok Dala dulu tak ada bunyi baca Sahih Bukhari. Tak ada bunyi baca Tuhfatul Muhtad. Tak lalu. Tapi anak murid beribu-ribu, banyak mana. Tu manfaat ilmu. Sebab ilmu daripada dada dia akan menghasilkan manfaat barakat, bertambah-tambah lagi. Orang lain ni boleh baca siapa ke? Sunan Sittah. Habis. Tapi mana manfaat ilmu kadang-kadang hadir? Tak ada. Niat tu penting tu. Niat tu penting. Tu kita lah ni betul niat lah dulu. Betul niat lah ngaji. Wa jam'a hutamid dunya. Kalau engkau qasak dengan menuntut ilmu lagi tu, engkau qasak dengan menuntut ilmu akan munafasah, mubahat, taqaddum, jaga molek. Fa anta mako forobitah pada jawab. For ni orang panggil kerana anta ni mubtada, sa'in tu khabar. Jumlah anta sa'in tu jadi jawab bagi in. Maka bila jawab tu jatuh jadi jumlah ismiyah, maka wajib berserta jawab dengan for. Di sini fa anta tu wajib kena ada. Jika adalah engkau qasad dengan menuntut ilmu untuk nak munafasah lagu tu, fa anta maka bermula engkau itu ayyuhal haris, hei orang yang sangat loba kepada ilmu.
Tu. Maka bermula engkau itu sa'in. Khabar asal sa'iyun lah. Tu sa'in. Maka bermula engkau itu ialah sa'in. Ialah seorang yang sa'in, yang sedang kerja oleh engkau. Sa'a ni mana kerja. Sa'in ni orang yang kerja, sedang kerja oleh engkau. Engkau itu sedang kerja, sedang mengerja oleh engkau. Kerana sebab apa takdir oleh engkau? Kerana mustatir sa'in itu takdir anta. Maka bermula engkau itu ialah yang sedang kerja lah oleh engkau. Ialah orang yang sedang kerja lah oleh engkau. Duk kerja, duk buat, duk usaha. Tu mula kata sedang mengerja dan berusaha lah oleh engkau. Fi hadmi dinika. Sedang berusaha pada, takluk pada sa'in. Sedang berusaha oleh engkau pada hadmi, pada meruntuh. Meruntuh oleh engkau dinika akan agama bagi diri engkau. Mung dok nak meruntuh agama mung. Kita agama apa? Kita beragama Islam. Kita beragama Islam. Maka Nabi kata, orang Islam ni bunyan Islam ala khams. Terbina Islam seseorang tu di atas 5. Atas 5 bangunan, atas 5 bentuk ke. Salah satu syahadah, semaya dan sebagainya. Maka kita ada usaha meruntuhkan agama kita. Kok mana makna hadami di nikah? Tulis itu pada hadami. Yani kerana apabila engkau mengqasad seperti itu, maka ilmu engkau itu tidak akan memberi manfaat dan membawa kepada tidak dapat beramal oleh engkau dengan ilmu itu. Maka akhirnya runtuhlah agama diri engkau itu. Allah, utuh habis. Tak habis lagu mana. Duk support orang tak mengaji dah, tengok. Kena duk kek orang ngaji ke tu. Duk support orang tak mengaji dah. Gaduh-gaduhnya pakai seluar anak pergi main bola boleh lagi. Tak apa. Apanya lagu tu? Akhirnya habis agama mu. Tujuh sebab apa? Sebab mu niat tak kena. Dia turun tangan tak kena, tak hasil maksud. Dia tak hasil maksud, betul lah agama dirimu sendiri. Kalau gitu, mengaji kita nak menghidupkan agama diri kita. Tiba-tiba kau mengaji, kau putus. Kau mengaji, kau kocok. Ya bukan dia. Bukan dia. Tu niat dia kena. Tu dia. Itu penting sekali niat. Niat tu penting. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat gapo tu hawi kau tu juga. Niat nak ke dunia, ya boleh ke dunia juga. Bukan kata tak boleh. Boleh ke dunia tu. Tu dia. Habis itu. Allah Akbar. Bukan menafi kita kerja ni. Tu kita kerja ambil upah pengajian, tapi kita kata niat kita tu nak tu kita. Tu. Dia kata kalau gitu tak kena terima gapo. Jangan tak nak buat makan pun. Ngajar sekolah, ngajar mana pun tak kena buat makan pun. Anak bini lagi nak sanggup lagi. Hak tu suku. Duit kita terima tak ada masalah. Daripada pihak sekolah kita terima lah, tak ada masalah. Tapi niat kita ketika nak pergi ngajar tu bukan nak ke benda tu. Niat untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau boleh tak boleh berserah kepada Allah. Waktu kita buat tugas kita sebagai orang yang ada ilmu, sebagai amanah. Amanah yang Tuhan beri kepada orang yang ada ilmu.
Tu dia. Lagu tu. Lagu tu. Tu kena jaga malah. Habis itu. Wa ihlaki nafsika. Wa ihlaki nafsika. Maka pengajar pondok ni alhamdulillah, Allahu akbar. Allah Taala takdir dia azalah nak kekal dalam keadaan ni. Kerana ngajar ni dia tak ada untungnya gapo di dunia ni. Kita tak ada nak kepada untungnya apa. Tak ada kutip duit daripada demo, tak ada kutip duit pengajian, tak ada kutip duit dari kelas-kelas. Tu sejarah apa? Dak. Bukan kitab kita nak usahawi free pula dah. Usahawi bagi free. Rian free si happy. Tu. Tu usaha siapa tahu tu. Kita tak sih. Nak agama kita hidup, nak agama Islam kita menekap. Tu. Boleh nak buat tu. Maka kita kerja untuk siapa? Dia itulah cara kitanya. Maka kita kerja untuk manusia, manusia ada sanggup kita. Tapi kalau kita kerja untuk Allah, Allah ada sanggup kita. Kita yakin situ. Kita tak susah. Maka engkau tu akan sedang-sedang mengeja pada meruntuhkan agama engkau. Wa ihlaki nafsika, atau kepada hadmi dinika. Jadi engkau sedang kerja pada ihlak, pada membinasa oleh engkau. Idafah kepada maf'ul belaka tu, idafah hadmi kepada dinika, idafah masdar kepada maf'ul. Hadmika dinaka, ihlakika nafsaka. Seada kata gitu. Dan membinasalah oleh engkau nafsika, akan diri engkau. Munduk binasa diri dah tu. Duk binasa ke diri dah. Tuhan larang tak sewi kita binasa diri. Kita duk binasa diri kita. Pasal apa? Tulis itu pada ihlak. Kerana niat seperti itu, kerana niat seperti itu akan membawa kepada dimurka oleh Allah. Dan jadi sebab bagi disiksa Allah kepada engkau. Disiksa Allah kepada engkau, mensiksa Allah kepada engkau pada hari kiamat. Ini soalan kitanya. Niat lagu tu supaya bakar diri dah, khabar dah. Supaya bakar diri kita dah. Pasal apa? Bukan Tuhan suka, bukan Tuhan redha niat lagu tu, Tuhan murah. Dia benda Tuhan murah, seolah kata tarik azab daripada Tuhan dah tu niat lagu tu. Maka bila tarik azab daripada Tuhan, supaya bakar diri dah. Niat lagu tu. Tak binasa lagu mana lagi diri kita kalau kita niat lagu tu. Maka kalau engkau niat lagu tu akan bawa kepada ihlak, membinasa diri engkau. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, atau kepada hadmi dinika. Maka engkau, jika engkau kosak dengan perkara yang tersebut tadi, maka bermula engkau itu sa'in fi bai'i akhiratika bidunyaka, sedang kerja oleh engkau pada bai'i, pada menjual. Engkau sedang menjual, pada menjualkan, menjual oleh engkau akhiratika, menjual akan akhirat engkau tu. Duk jual akhirat. Kecek jual. Murad dengan jual ni menukar gitu jelah. Engkau sudah duk tukar. Moga jual ni ada bagai istibdal kan. Kita tukar barang dengan duit. Demo tukar duit dengan barang. Atau jual. Atau jual beli orang panggil. Maka bai'i itu dengan mana istibdal, salah kata kita. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akan akhirat engkau. Bai'i itu tak lewat situ. Bidunyaka, menjual dengan dunia bagi engkau. Kita duk jual akhirat dengan dunia. Oh, laba ke lagu tu? Laba ke lagu tu? Kalau jual mah, gak mah palsu dengan mah hak sungguh. Lagu tu. Kita jual mah hak sungguh di kita, mah hak sungguh ti. Duk di kita. Tiba-tiba kita ambil jual dengan mah palsu mari.
Kena ke lagu tu? Baik akhiratika. Jadi tukar nikmat akhirat yang kekal, tukar nikmat yang kekal dalam akhirat engkau dengan kehidupan engkau dalam dunia yang binasa ni. Kena buat lagu ni. Baik akhiratika tu. Yani wa baik akhiratika ai istibdali an-ni'ami al-baqiyah fi akhiratika. Istibdal an-ni'am al-baqiyah fi akhiratika. Engkau tu dok menukar akan nikmat-nikmat yang kekal dalam akhiratmu, iaitu syurga nanti tu. Syurga tu nikmat yang kekal. Yang kekal. Sekuat-kuat ahli syurga tu, hak akhir sekali dalam hadis sebut, orang yang terakhir sekali masuk syurga tu pun boleh 10 ganda hak dunia ni. Nikmat gapo hak dia kaya di dunia ni, Tuhan balas 10 ganda lagi. Lepas tu tanah luas set 10 ganda hak dunia ni lagi, dia boleh dia dapat. Tu orang yang terakhir masuk dunia. Nama Juhainah dalam sebut oleh hadis. Nabi kata ada seorang daripada hamba Allah Subhanahu taala yang bernama Juhainah akan dapat masuk syurga yang terakhir sekali dalam ahli neraka yang masuk syurga Allah Subhanahu taala, nama Juhainah. Tu lepas pada Juhainah tu baik tu, syurga neraka dikatuk mati dah, bom. Orang dalam tu tak ada harapan nak tubik dah. Tak ada harapan nak tubik. Katuk mati bom dah. Seolah kata tak ada buka dah. Nabi dak tunggu Juhainah tu baik, Juhainah. Sebab tu dalam Minhajul Abidin tu Sufyan Tsauri tu dia dengar dia kata, mudah-mudahan aku jadi Juhainah ni. Sufyan Tsauri kata, maka orang kata, kok mana Tok Guru minta jadi ahli neraka ni, tak gamuk. Orang minta masuk syurga, yang minta jadi Juhainah, jadi ahli neraka. Sufyan kata kena, Juhainah ni walau ahli neraka pun ada harapan nak masuk syurga. Aku takut ni, aku tidak ada harapan. Takut masuk terus. Wal-iyazubillah. Maka nikmat yang kekal di syurga, dia masuk Juhainah. Oleh hadis sebut tu. Dia masuk mula-mula tu, Allah hanguh hari. Masuk dalam pintu tu rasa tak gamuk nak masuk. Allah Ta'ala celuk dalam sungai Al-Hayat. Mani hidup klik semula, jadi ahli syurga semula. Tuhan kata masuk dalam pintu. Bila masuk pak dia tak gamuk nak masuk dekat orang ramai lagi. Kerana atas dahi dia tu tercatat lagi kata kelepasan ahli neraka. Ya ni pasal masuk gok dah ni. Taklah kata gitu. Pasal malu. Lalu tu Allah Ta'ala hapuskan pula tulisan tu. Akhirnya masuk lompat sekali duduk ramai-ramai. Ya kita tengok orang pakat duduk masing-masing tu. Dia kata, ya Allah tak boleh duduk ni. Demo ada tanah belakang dah. Tanah tu mik demo dah. Jadi kata tanah mik demo dah. Bila mik demo dah, aku tak ada dah kena ni. Ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, hey Juhainah, cuba mung khaya apa nikmat dunia dulu kamu duk ada. Mu duk khaya mari. Nikmat gapo sedap sekali di dunia itu. Maka Juhainah khaya. Bila dia khaya mari, dia kata aku balas 10 ganda lagi daripada tu. Tu nikmat akhirat yang kekal. Tiba-tiba kita ambil nikmat tu gitu kan, nikmat akhirat yang kekal tu. Bai'i bi dunyaka, yani bin ni'ami alfaniyati fi dunyaka. Bin ni'ami alfaniyati fi dunyaka, yani menukar dengan nikmat-nikmat yang binasa ia dalam dunia engkau ni. Kereta ni berapa hari? Allahu Akbar. Niat tu kena molek weh. Tok pakai pun jangan kata ustaz sekolah, tok guru pun kalau tak betul niat sama je. Sama je. Tu. Allah Akbar. Tu. Allah. Ayah juga tu. Kena niat dia molek. Kena niat dia molek. Habis itu, maka engkau sedang menjualkan, sedang menukar nikmat yang kekal di akhirat dengan nikmat yang binasa di dunia ni. Dunia ni maha tahu mana pun binasa. Binasa. Habis itu,
Maka kita tuntut hak nung lah dengan ilmu. Mudah-mudahan jadi keberkatan. Dunia yang turut punggung je. Dunia turut punggung mari. Kosak akhirat dunia turut punggung. Kosak akhirat dunia turut belakang mari sendiri. Kosak dunia kan akhirat tak turut. Tak turut. Tak turut. Tapi kalau kosak ke akhirat dunia turut mari. Tu. InsyaAllah. Maka kata Musannif rahimahullah, kalau kosak lagu tu tak kena. Pak kosak lagu mana ada payah nak royak. Fasabqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Allah. Fasabqatuka. Fa ni tafraq pada kata bai'i akhiratika ni. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, tafraq situ. Engkau menjualkan akhiratmu dengan dunia, tukar boleh. Tu. Jual lembu dengan kambing. Jual lembu seekor dengan harga kambing banyak sikit-sikit. Laba ke lagu tu? Laba ke? Jual lembu seekor dengan hayal. Tukar lagu tu. Laba ke lagu tu? Jual lembu seekor dengan ikan seekor. Laba ke lagu tu? Tak laba. Maka kata dia fasabqatuka khasiratun, maka bermula sabqah ni apa? Bermula akad jual beli engkau tu. Akad jual engkau tu. Sabqah. Sabqah ni mana penjualan lah. Jual engkau tu. Sabqatuka, seseorang kata ai bai'uka akhirataka bidunyaka tu. Tu sabqatuka. Ai bai'uka akhirataka bidunyaka. Tu makna sabqatuka. Maka bermula jualan engkau itu. Menjual balas tu. Jual lagu tu hak mahal dah gitu kan hak murah tu. Jualan bagi engkau tu, bermula jualan bagi engkau itu khasiratun, rugi iyo jualan engkau tu, rugi belah tu, rugi. Tak rugi lagu mana? Dunia binasa, akhirat kekal. Khasiratun pasal apa? Tulis pada khasiratun ai li annad dunya faniyatun, li annad dunya faniyah wal akhirata baqiyatun. Karena bahawa dunia itu, li annad dunya, karena bahawa dunia itu faniyah, binasa ia, boleh-boleh pun serta aja, ambil kesenakan sebentar saja. Wal akhirata baqiyatun, dan akhirat tu kekal ia. Akhirat kekal. Tu kita orang beriman, kita iman dengan akhirat. Kita beriman dengan alam selepas daripada mati. Tu. Maka adat Allah SWT, orang mati dia tak hidup klik mari dia royak kisah dia yang sedang berlaku dengan dia. Kalau dia klik royak berimeh habis. Lalu tu tak berlaku adat orang mati hidup klik. Tu tak berlaku adat lagu tu. Kalau berlaku adat lagu tu tu. Tapi tu maka ada juga setengah-setengah tu happy buka kasyah wi nampak kelakuan dalam akhirat, kelakuan dalam alam barzakh. Dia dengar. Tu ahli-ahli Allah Taala lah, wali-waliullah. Dia dengar, dia tambah yakinan dia lagi. Dia tengok lalu kubur, dia dengar azab. Tu.
Kita tak dengar apa. Binatang dalam hadis sebut binatang dengar hayat, kambing duduk tepi kubur dia dengar tu. Azab tapi dia tak tahu tegak apa. Mungkin dia tak ada akal. Apa benda tapi dia dengar. Azab Allah Taala buka kepada puak dia tu untuk dengar azab. Maka kita tak berniaga lagu tu cari laba, tak ada laba. Bokeh rugi, bertambah rugi. Tu dia. Tukar rumah besar dengan bahasa buruk, kita kata. Tu lagu tu. Laba ke lagu tu? Tu tak laba. Habis. Wa tijaratuka ba'iratun, atau pada sabqatuka. Dan bermula tijarah engkau, bermula perniagaan bagi engkau. Menega engkau tu ba'iratun, khabar. Ba'irah, binasa ia. Ba'iratu jadi halikatun, binasa ia. Binasa jadi tak laku lah, tidak laku. Nega lagu tu tak laku. Tuhan tak beli, kita dah menega belah tu. Wa tijaratu kabairatun, binasa dan tidak laku ia. Tu menego, musanya kecek menego. Masa apa makna menego? Perniagaan. Bukan kita perniagaan sungguh, kita buat amalan tu lah. Amalan kita tu tak ada manfaat. Amalan kita tu tak ada faedah, tak ada kebaikan. Maka di sini dia berlaku majaz dah tu, bagi isti'arah dah tu. Tu supaya ayat Quran banyak Allah Taala sebut fama rabihat tijaratuhum, tak laba nego mereka lagu tu. Tu ada juga tu yang sebut tijarah. Tijarah tu mana amalan. Wa tijaratuka, Allah kata wa a'maluka al-musyabbahatu bitijarah. Dan bermula segala amalan kerjaan engkau yang diserupa dengan perniagaan. Kita dok buat amalan harian, dok mengaji ni supaya dok niaga dah ni. Supaya dok niaga dah. Dok mengaji, dok mengapa, dok baca supaya dok niaga dah. Supaya ke mana? Wa a'maluka al-musyabbahatu bitijarati fi talabin naf'i. Fi talabi an-naf'i, pada pihak mencari manfaat. Pihak-pihak mencari akan manfaat, menuntut akan manfaat. Tu a'maluka al-musyabbahatu bitijarati fi talabin naf'i. Kita menego nak ke duit, nak ke laba. Maka kita ngaji pun nak ke manfaat ilmu juga. Maka supaya nego dah gini. Supaya nego dah pada pihak menuntut ti manfaat tu. Kalau begitu, kita dak mengaji dengan konsep lagu tu, oh perniagaan mung tu ba'iratun, binasa ia dan tidak laku. Tak laku. Tu tak laku. Sebab apa kata gitu? Tulis pada tijaratuka tu. Yakni segala usaha engkau pada mencari ilmu itu. Yakni segala usaha engkau pada mencari ilmu itu tidak diberi kebaikan padanya. Tidak diberi kebaikan padanya. Maka tidak lakulah usahaan engkau. Tidak laku usahaan engkau dan perniagaan engkau. Nega lagu tu tak laku, kerja lagu tu Tuhan tak balas. Letih saja. Pala tak boleh, ngaji letih, penat mata je. Kalau niat lagu tu, maka rugi ke tak nega lagu tu. Tu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul niat malak wei. Niat gapo depan lagi musana nak wei. Kalau niat nak kelik mengajar kampung pun semata nak kelik sebar ilmu sebagai amanah. Nyanyi ke orang kampung kita. Nyanyi ke kampung-kampung kita tu banyak lagi orang yang jauh daripada ilmu. Kau semakin hari semakin jauh daripada akhirat. Padahal kemudahan untuk dekat dengan Tuhan pun banyak, tapi kau makin hari kau makin jauh. Kau tengok lah ni, dengan Facebook, dengan apa-apa, dengan YouTube, dengan mana-mana saja, banyak jalan ni untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendekat dengan Tuhan. Boleh suruh tengok Mekah hari-hari lah ni. Orang dulu khoya ya, Kaabah tengok gambar khoya, dia mau duk tawaf. Lah ni dia tengok Mekah hari-hari. Dia tengok kubur Nabi.
Boleh tengok situ sini, kemudahan banyak untuk nak dekat dengan Tuhan. Tapi kau mudah, kau jauh dengan Tuhan. Kau mudah, kau jauh dengan Tuhan. Tu. Orang dulu ada mutu buruk-buruk yang hidup mengaji kata-kata. Ada sikar pun tak apa dah. Boleh kata sikar hidup mengaji ke ponok tu, ponok ni pia-pia kata. Kita ada mutu, ada kereta, kemudahan Tuhan beri. Bukan kau rajin ngaji dah, kau malah dah mah. Berjalan kau kuat. Tu. Malah lagu tu. Allah. Tengok negak lagu tu jadi rugi. Ilmu kita niat molek dah. Insya-Allah semoga Allah Taala betulkan niat kita dan menjadikan kita orang yang ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Insya-Allah. Tu. Itu penting sekali. Penting sekali. Lepas pada niat molek dah, jalan yang turut, jalan yang Imam Ghazali wayak dalam kitab ni. Ya wak step-step dia, kantawan dia sebagai permulaan bagi petunjuk hidayat. Tu. Wa muallimuka mu'inul laka. Dan bermula atau kepada sabqatuka, dan bermula muallimuka, bermula orang yang mengajar akan dikau. Orang mengajar, muallim. Orang yang mengajar ia akan dikau. Orang yang mengajar mung, tok guru mung, tok guru mung. Orang yang mengajar mung, ustaz mung, tok guru mung, cikgu mung. Semua. Muallimuka, orang yang mengajar akan dikau, mengajar akan ilmu ni lah. Ilmu yang engkau kosak dengan tuntutnya akan membahas tadi tu. Muallimuka ay li hadzal ilmi. Muallimuka ay li hadzal ilmi alladhi taqsidu bihi al-mubahata ila akhiri. Muallimuka li hadzal ilmi alladhi taqsidu bihi al-mubahat ila akhiri. Jadi orang yang mengajar akan dikau akan ini ilmu, li hadzal ilmi. Tok guru hok mengajar ilmu tu ke mung ngaji usuluddin masalah. Tapi ngaji tu kosak nak ke dunia. Mengaji fiqh masalah. Mengaji bajuri, ngaji i'anah masalah. Dok mengaji kosak ke benda tu saat ni. Nak berbangga-bangga. Tu. Maka tok guru orang yang mengajar akan dikau akan ini ilmu. Ini ilmu yang berkosak oleh engkau dengannya, dengan allazi, dengan ini ilmu ni. Berkosak untuk berbangga-bangga. Mengaji usul untuk nak bangga, mengaji fiqh untuk nak bangga. Maka tok guru mu hak yang ajar mu akan kitab fiqh tu, mu'inul laka ala isyanika khabar. Ialah yang menolong ia muallimuka, ialah yang menolong ia guru engkau tu. Dialah orang yang menolongkah laka akan dikau. Lam zaidah jadi maf'ul, betul maf'ul pada isim fa'il mu'inun. A'ana tu fa'il muta'addi tu. Yang menolong ia akan dikau. Guru mung tu ialah orang yang menolong akan mung. Jadi masuk dalam orang yang tolong. Mu'in tu ala takluk pada mu'in. Orang yang menolong ala isyanika, menolong di atas isyanika, di atas derhaka oleh engkau akan Allah. Isyanika ay isyanika Allah. Idafah isyan kepada ka, idafah masdar kepada fa'il. Menolong di atas derhaka oleh engkau akan Allah. Jadi tok guru mung tu, jadi orang yang tolong mung di atas derhaka ke Tuhan tu, masuk dalam mu'in. Masuk dalam orang yang mu'in. Pada seorang tak guru, kalau dia tahu kata kita kosak untuk dunia, haram dia mengajar ilmu tu kepada kita. Kalau kasih mengajar juga, berdosa siapa ke dia. Ya ni ngaji ni untuk nak kosak ke dunia ni. Tak apa aku mengajar. Maka mengajar tu atas jalan mu'in, di atas maksiat. Kalau dia tak tahu tak apa, dia tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Maka hukum tu pecah mari. Kalau dia tahu kata anak murid tu kosak untuk dunia lagu tu, lepas tu kacang ngajar juga, maka haram mengajar. Atas nama tolong atas maksiat orang panggil.
tolong di atas maksiat. Tu. Kalau tak tahu tak apa ni, saya tak tahu kata demo niat gapo tik ramai-ramai ni. Sebab tu ngajar kalau tahu kata ni untuk dunia belaka bakal katuk sah. Tak kena duk ngajar. Apa payah hie pula apa boleh duit. Tu. Apa payah hie ni. Buka dia hie. Tu. Kalau tahu niat tapi tak tahu, kita qasad baik sangka baik, mudah-mudahan kita niat baik. Niat baik semua. Tu. Tolong di atas derhaka kepada Allah Ta'ala. Sebab apa kata gitu, tulis situ. Tulis pada isyanika tu. Tulis situ. Cepat-cepat dah. Yakni apabila engkau belajar ilmu dengan qasad dan tujuan yang tersebut. Dengan qasad dan tujuan yang tersebut, maka engkau telah derhaka kepada Allah. Kerana engkau sedang meruntuh agama dan membinasa diri engkau. Maka guru engkau itu dikatakan juga orang yang menolong engkau. Dikatakan juga orang yang menolong engkau pada pekerjaan maksiat ini. Maka guru engkau itu, jika dia tahu bahawa engkau qasad akan demikian itu, maka jika dia mengajar akan dikau juga, nascaya berdosa ia seperti engkau. Tu maknanya. Ya, maksudnya tolong orang buat maksiat ni tak boleh. Kalau tahu. Sebab tu jual air batu kepada orang yang kita tahu kata akan ambil pergi makan air ketung. Haram jual air batu tu. Tahu dah. Gana boleh puasa pagi hari mari. Boleh puasa pagi hari. Air batu 5 kok tahu dah kata siap. Apa air batu pagi? Air batu apa pagi? Ngepek-ngepek. Apa bukmu air batu pagi tak puasa ke no? Ngepek-ngepek cebok. Ngepek-ngepek bong. Ngepek-ngepek suka. 5 kok. Tak leh. Mu'in ala maksiat tak leh. Kalau tahu. Tu. Jual air kok kepada orang yang kita tahu, atau zon. Tu ulama sebut alim dan zon, dua. Tahu ataupun sengka, berat sengka dah. Ni rebuh berat. Haram jual air kok tu kepada orang yang tersebut. Kerana masuk dalam mu'in di atas maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ninggi duk di biksi gi beli air kok tu kau sahot tu dah warung lana. Le kampung kita. Laku air kok, Fanta tak laku. Laku air kok tu ya. Beli air kok nak jual tu. Nak jual ke puak tu. So duk nego lah dengan duit sekut 2 lah, buat air hot tu tak berkat. Tu. Sekut 2 hot boleh tak ada berkat ni. Kalau kita menolong di atas maksiat lagu tu. Weh tu tak lelak kampung tak ada orang jual air kok.
Ada Fanta ya. Nak capo-capo Fanta. Tapi tak jual kampung ni. Pergi kampung Dalau pun tak ada. Ya nak Tanjung pun tak ada. Tak ada belaka. Apa nak beli mana? Nak beli mana? Ni mudah tu sabit ke jadi orang panggil kau banyaknya. Mudah. Mudah. Sebab tu pandangan sewen pun tungyang anamai tak boleh jual kepada mereka yang kita zon kata mereka akan guna untuk berzina. Budak lagi apa beli tungyang apa mau pakai gitar gitu ya. Tu tak boleh juga, haram. Haram juga. Ni benda yang tentu tu. Tu dia jaga tu. Bukan tak boleh jual. Tak boleh jual kepada mereka yang kita tahu kata mereka akan guna untuk maksiat. Maka dinamakan dia tu menolong di atas maksiat. Dia boleh cek, tapi orang kita nak kelabur je tak kira apa dah. Tu tak kira apa dah. Habis itu bagi pula learning, bagi dalam sekolah mana bagi tungyang anamai. Tolong atas maksiat. Boleh. Kalau ustaz atau guru duk bagi, dosa siapa ke dia. Kalau orang tua duk bagi, dosa siapa ke orang tua. Ni orang tua sendiri wi tungyang. Pana-pana. Pesai pula. Pi pana-pana. Mai pun pi pana-pana lah. La ilaha illallah. Mai pun pi pana-pana. Yang lekat. Jaga set diri tu. La ilaha illallah. Orang tua lah ni ada. Allah tungyang anamai. Tak boleh. Tak boleh. Tu insya. Tak boleh tu. Tak boleh. Tu. Habis. Tapi kalau tahu kata yang ni tak ada makan, yang ni bukan orang yang makan minuman benda bersening, kan jual lagi lah. Ikut apa pun. Tak ada masalah. Benda tu harum pada asalnya. Tilik kepada ni, tilik kepada i'anah alal maksiyah ni hak jadi haram aridi mari ya. Tilik kepada tolong atas maksiat ni jadi haram mari. Haram. Tu. Sebab tu kalau minta duit nak beli nyekeh, beli kerat untuk nak isap rokok, sekut pun saya tak rasa nak beri. Padahal rokok dia tak apalah, dia mau kata makruh-makruh gitu. Tapi kita kata haram, setengah kata haram lagi. Berat nak berat lagi haram dah lah ni. Tu pun kita tak tolong walaupun sikit. Tu. Kalau nak mutus tak, tanya dulu, nak gimana? Pergi beli rokok, pergi beli aktung. Tu tak boleh beri. Kerana tiap-tiap pusing tayar mutu tu berdosa sampai kemu. Mung orang tua mutu. Tak boleh. Dia masuk dalam i'anah alal maksiat. Mudah-mudahan kita selamatlah dah. Tu maka tok guru pun tengok benda baik dah, tapi nampak kosak tak kena cara, tok guru pun mengajar tak leh. Haram mengajar kalau orang kosak lagu tu. Kosak lagu tu. Sebab tu ilmu ni kadang-kadang tok guru kena silik juga. Mengajar ilmu hikmat kepada dia ni. Dia guna kat jalan mana? Budak ni boleh jaga dak ilmu ni. Ilmu ni akan guna kat jalan kena ke tak kena. Kalau guna kat jalan tak kena, haram mengajar ke budak ni. Ni mengajar semacam wi amal semacam. Tak boleh juga. Tengok keadaan orang. Amalan hak tok guru masing. Tengok tok guru dulu je tengok. Tok dah Allah je tengok. Naik minta amal ke, dia tengok. Kada dia mak turun. Ya mak turun. Kita tahu. Dia tengok kita. Dia tengok orang yang tahu dah kata orang ni dapat beramal dengan benda ni. Dapat menjagakan ilmu ni. Maka beri dia tu kena dengan tepat orang panggil. Dia ni kalau kira kot jalan tak kena, maka beri pun berdosa juga sampai ke dia. Kadang dia tak apa. Mak turun. Ada orang banyak juga naik minta. Baba, minta amalan dah. Amalan ni mak dia. Baba nak amalan bekak barang dah. Misalnya dah. Wallah alam lah dah. Hamak dia budak ning.
Tu maka tiap-tiap ilmu pun dia ada sakat dia. Tak boleh. Maka tok guru pun dia tengok pula. Sebab tu bukan semua ilmu tok guru boleh mengajar. Bukan semua ilmu tok guru boleh mengajar. Walaupun dia pandai, tapi bukan semua ilmu yang dibenarkan mengajar. Sebab apa? Sebab tilik kepada orang yang terima tu. Boleh terima ke tak terima. Habis itu, wa muallimuka mu'inul laka ala isyanik wa syarikul laka fi khusranika. Yalah berlaku atau kepada mu'inun, dan bermula guru bagi engkau, orang yang mengajar akan dikau. Bermakna gitu, sebab muallimu tu isim fa'il, idafah kepada ka tu idafah kepada maf'ul pertama. Maf'ul pertama. Lepas tu maf'ul kedua kita takdir dah ni, lihadzal ilmi tu. Tu. Karena orang yang mengajar akan dikau tu, akan ini ilmu tu, syarikul laka, ialah berkongsi ia muallimuka, berkongsi juga. Dia berkongsi, bersekutu dan berkongsi ia laka akan dikau. Lam tu zaidah. Berkongsi ia akan dikau. Dia pun berkongsi kamu juga. Berkongsi tak lupa pada syarik. Berkongsi ia fi khusranika, berkongsi pada kerugian bagi engkau. Jadi kongsi pada rugimu juga, kerugianmu juga. Jadi berkongsi sama-sama rugi. Bukan sama-sama laba dak. Dia anak murid laba, tok guru pun laba. Dia anak murid rugi, tok guru pun jadi rugi. Kalau tahu kata dia akan rugi, tapi duk kacau juga, duk kacau dia waktu turun duit menega juga. Duk kacau sokong kongsi juga duit. Misalnya dah tahu yang joning menega tak ana, rugi cerak. Duit tu orang panggil syarik, berkongsi pada rugi orang panggil. Syarik fi khusranika, pada kerugian engkau. Apa maksud syarikun tu? Yakni apabila usahaan engkau dalam menuntut ilmu, yakni apabila usahaan engkau dalam menuntut ilmu tidak dapat manfaat dan kebaikan, tidak dapat manfaat dan kebaikan, maka guru engkau itu yang tahu qasad engkau, tetapi dia mengajarkan juga kepada engkau. Dia mengajarkan juga kepada engkau. Maka guru itu tidak dapat kebaikan apa-apa juga pada mengajar itu. Habis. Tak lepa juga. Tak lepa juga. Aduh. Jangan kata harap manfaat ilmu yuntafa'u bihi tu, jangan tak ada harap hak tu tak ada harap pada. Mengajar tu tak boleh pahala dulu lagi dah. Kalau tahu qasad tu, turut rugi. Kalau kita tak tahu qasad, mengajar kita boleh pahala dah. Boleh pahala dah. Kita mengajar tu dengan kita qasad lagu tu, kita sengkau baik, maka kita tak tahu qasad mereka, kita mengajar kita boleh pahala dah. Ilmu manfaat suku kira pula. Tapi kita boleh mengajar, boleh pahala dah buat kita menyampaikan ilmu tu. Ni dak tu turut rugi. Balik orang mengaji pun rugi, orang mengajar pun rugi. Tak sebe tok guru pun rugi, buat lagu mana? Mu kena betulkan niatmu lah. Tak sebe tok guru tak sebe tok gurumu tu berdosa habuai menolongmu di atas maksiat, mu kena betul niat lah. Tu. Tak rugi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin, wa huwa, dan bermula ia muallimuka, dan bermula ia guru engkau yang menolong engkau saat itu. Muallimuka an mu'inu laka fil maksiyah dah. Awak gitu. Muallimuka al mu'inu laka fi isyanika. Tak apa juga. Huwa rajak situ.
Dan bermula ia muallimuka, guru engkau, al-mu'inu, yang menolong ia, laka, akan dikau, fi isyanika, pada derhaka engkau tadi. Gurumu yang tolong mu pada maksiat tadi, bandingnya supaya lagu mana? Kainun khabah kaba'i saifin, seperti, adalah ia seperti orang yang menjual akan pedang. Orang yang menjualkan pedang. Sebab orang jual pedang, jual bajak, jual kapok, gitulah mudah kata. Jualkan pedang, yang ni jualkan alat senjata. Maksud dengan saifin ni, yang ni silah, gitu ya. Kaba'i saifin, yang ni kaba'i silahin. Tak mesti kena saif. Sebut saifin ni orang panggil sebut juzud tapi naknya umum. Sebut khas tapi naknya am, iaitulah silah. Seperti orang yang jual akan alat senjata tu, seperti pedang, kapok, bajak dan sebagainya. Orang jual pedang, orang jual bajak, orang jual bajak kedai tak ada masalah. Dia tak berdosa gapo, dia boleh jual. Dia jual pisah, dia boleh. Tapi kita tahu dah kata dia ni akan ambil pisah, ambil pedang tu, ambil bedil tu, gi bunuh orang. Maka haram tak boleh. Maka sini musannaf kita kata seperti orang yang jual akan pedang. Jual untuk dia. Ba'i' min qati'i tariqin. Min bimakna lam. Jual untuk, yakni liqati'i tariqin. Tu takluk kepada ba'i', min tu dengan makna lam. Jual akan pedang, jual untuk qati'i, untuk orang yang memutus, tariqin, akan jalan. Itu makna asal makna itu. Orang yang memutuskan jalan, orang yang memutus akan jalan. Jalan lalulah, tariqin maslukatin lah, jalan yang dilalukan. Apa makna orang yang memutuskan jalan? Ini orang yang merampas barang pada jalan lalu. Qati' ni maknanya itu. Qati' tariqin ni, yani orang yang merampaskan barang pada jalan lalu. Duk nanti nak plon orang. Nak rapah mik barang orang. Tu qati' tariqin. Maka qati' tariqin ni dosa besar ni. Dosa besar, maksud dia dosa besar juga ni. Tu. Maka kita tahu kata, anah masalah nak ambil pisah tu pergi bunuh orang. Haram jual pisah tu kepada orang tersebut. Haram. Kerana akan mudarat diri dia dan mudarat masyarakat lain. Sebab tu hukum dianya. Jual pisah untuk nak pergi, untuk nak pergi buat kerja dapur ni biasa tak apalah. Tapi hak ni untuk nak buat benda yang haram, dosa besar, maka dosa besar juga jual tu pun. Maksudnya kita misal, masya-Allah. Seperti orang baik, orang yang menjualkan pedang. Jual untuk orang yang memutuskan jalan. Tariqin maslukatin. Orang jalan lalu ni orang panggil. Maksud dengan tariq orang lalu. Bukan jalan, supaya jalan masuk rumah kita dak. Hak tu jalan bukan jalan orang lalu. Tariqin di sini tariqin maslukah, jalan yang dilalukan, yang dijalankan akan jalan itu. Habis itu tu tak boleh weh. Nak buat gapo kena dulukan hukum. La yajuzul insan lil insan ay yuqdima ala amrin hatta ya'lama hukma. Bapa si orang ada. La yajuzul lil insan. Ni ulama sebut. Sebenarnya ni kata ulama dah. La yajuzul insan, tidak harus bagi manusia ay yuqdima, aqdama yuqdimu, tak harus bahawa mendahulu dan mengirja ia ala amrin, di atas satu pekerjaan. Nak mula buat satu pekerjaan tak harus hatta ya'lama hukmah, sehingga mengetahui ia akan hukumnya, hukum bagi amrin tadi itu. Dia kena tahu hukum dulu. Nak buat gapo kena tanya dulu, hukum gapo aku nak buat ni. Tanya dulu. Nak mengaji ni hukum apa? Wajib, kena pergi. Tubik ponok tok guru larang, mulai-mulai yang kata tubik. Kita tubik hukum apa? Tanya dulu. Haram yang kata tubik. Haram yang kata tubik. Tu.
Kita kena ada hukum dia. Tanya hukum masing-masing. Tak nak ngaji, apa kata hukum? Haram, sebab Tok Guru marah. Maka tak boleh kerja. Kena tanya dulu. Tanya dulu. La yajuzu lil insan ay yuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmahu. Dia kena tahu hukum dia dulu. Ambil hukum tak depan. Bila ambil hukum tak depan tu dia kena jalan ni kena boleh. Nak jual barang ni apa hukum? Tanya hukum dulu. Pak kena mengajilah. Sekuat-kuat lebat muamalat kena tahu. Hasil jual beli, hak mana jadi sah, hak mana jadi batal, jual apa boleh, jual apa tak boleh. Tu dalam ilmu muamalat, bab jual beli dan sebagainya. Kena tanya juga. Ni kalau tak mengaji nak tahu di mana, baru nak bergaduh. Kadang dia buat dulu, kau tanya Tok Guru belakang. Boleh tak apa? Amo buat lagu ni. Buat dah. Baru nak tanya buat apa, dia buat dah. Orang tanya sebelum nak buat. Tu. Buat dah. Apa? Boleh kita duit ni. Tanya dulu, buat dah lagi? Buat dah. Tak kena tanya kalau buat dah. Tapi kalau tanya untuk nak beki dia tak apa nak jawab. Kalau tanya untuk nak cari jalan, kata boleh tak boleh, malah nak jawab. Kadang-kadang cari jalan pula selit-selit nak ambil juga. Tu dia Allah. Nak selamat. Wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikal fiha. Ni. Dan bermula mereka ni orang panggil jumlah ni seolah kata menempati ilat. Jumlah ni menempati ilat pada tafriq yang mahzub ni. Tu dia. Kalau kira dah, kena kira ke tak saya kira pun tak apa. Tak saya kira pun tak. Kira tu nak rupa kau menjadi ilat dah. Itu dia. Tak apalah, tak apa. Wa man a'ana ala maksiatin, dan bermula mereka a'ana yang menolong ia man, orang yang menolong membantu akan seorang. A'ana ai ahadan. A'ana je kena ada. Barang siapa yang membantu ia dan menolong ia akan seorang, ahadan. Man a'ana ay ahadan. Siapa lagi duk tolong orang tu orang ni? A'ana ala maksiatin, takluk kepada a'ana, menolong di atas kerja maksiat. Ala fa'li maksiatin, menolong di atas mengerja akan maksiat. Siapa dia pergi tolong seseorang pergi kerja maksiat? Kawan tak tengok, roye tu tak tengok, roye pelak tu, tapi we tersak dia, we tengok. Mu tengok kau tak saya tengok. Malah tengok. Apa aku jaga mata sikit lah ni. Mata tak boleh tengok benda haram. Hello, we saya tengok. Sare juga. Ngaruk. Tersak ni ada benda ngaruk saja. Lop tubik kalau nak ngaji dalam. Selama mana ada benda tu dalam tersak tu, kita sentiasa dalam murka Allah Ta'ala. Tak akan terbuka pintu ilmu kepada kita. Nur ilmu tak akan masuk dalam hati, dalam dada. Kalau masuk pun masuk dalam keadaan cemar. Kerana bekah kita ada cemar. Tersak ni ada bahaya. Ni cuma lah tak kena bakar. Tak kena bakar dah. Ni nak pergi tubik unek-unek untuk orang kaji sahah ni pun berat dah dah. Berat juga, tapi insya-Allah dah kira juga. Orang ngaji sini tak benar dah. Tak benar pakar terasa, ataupun kita tak tanggung mula-mula tak boleh benar pakar di luar. Duk leponok ya tak apa dah. Kalau orang yang
dok bawa pergi pakar luar rata-rata juga waktu baik kat luar tu, akan dihalau keluar, tak dibenarkan mengaji di sini. Di sini. Tu tapi kau dulu tak ada waktu baik ni tu lagi. Tu. Tak boleh. Dia ngarut banyak. Dia karut banyak. Learning duk tengok Facebook pun kadang-kadang dia mari litah mari dalam Facebook. Dia malah lalu juga. Lalu benda hak tak molek. Bila lalu benda tak molek, tu asal nak tekan masuk tengok. Bila tekan masuk tengok, jadi galik. Tu dia. Hak tu duk tupu semangat mengaji sehari demi sehari. Gana aku ngaji kawasan kau malah. Semangat yang kau tupu. Sebab duk ikut sale lagu tu. Betul lah dulu masa duk mengaji ni, patai boleh setahun, 2 tahun, 3 tahun lepas masa mengaji ni. Jong dulu. Wak bodoh dulu. Jong bodoh alam luar dulu. Lah ni. Untuk cerdik dalam alam akhirat. Jom kita sanggup nak bodoh untuk alam dunia dulu. Sementara waktu untuk mencerdik alam akhirat. Untuk cerdik dalam alam Allah Subhanahu Wa Taala, alam ilmu. Nak cerdik waktu. Tak boleh. Masya-Allah. Tu. Sebab tu ni duk fikir kalau kita membenar pakar masuk dak dalam aana ala maksiatin. Duk mikir seorang. Kalau tahu kata benar-benar dia akan tepuh benda tu. Ni duk atas tangan kosak panggil sengkau baiklah dulu, sengkau baik gitu ya. Dia tak pandai nak gamuk lagi. Dia tua sikit lagi, umur dia banyak, dia panas sikit dah lah. Tahu benda mana manfaat untuk di mana benda hak tak. Loan ni tu jadi ikut jahit dah tak terasa. Dah tak. Ada. Jaga-jaga mula. Loan ni kadang-kadang kita tak menafi kemudahan. Ya terasa kena guna terasa. App tu app ni tu nak buka duit apa semua kadang-kadang bergantung dengan hak tu kadang-kadang. Maka kita guna kod jalan ni tu je, duk ponok. Kalau ada sekalipun guna kod jalan ni tu ya. Kod sebab keberkatan tak ada. Tu keberkatan tak ada. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang tolong ia di atas maksiat, tolong ia akan seorang di atas kerja maksiat, walau bi syatri kalimatin, walau kanatil i'anatu. Tu walau kanat al i'anatu hasilatan bi syatri kalimatin. Bo tu khabar bagi kana mahzub, tak lu mahzub jadi khabar bagi kana mahzub. Walau kanatil i'anatu, dan jikalau adalah membantu dan menolong tu hasil ia timbun terjadi bi syatri kalimatin, dengan sebab setengah kalimah sekalipun. Bi syatri itu jadi binisfi, syatrun tu mana nusfun. Binisfi kalimatin, dengan separuh, dengan setengah kalimah sekalipun. Kalimah yang berdosa itulah kalimatin dalatin ala fi'lin maksiyah. Kalimatin dalatin ala fi'lin maksiyati. Tak boleh juga. Walaupun bukan penuh kalimah, sekerat je. Dalam kitab Arab sebut lagu mana? Uqtul. Kita kalimah penuh dia suruh bunuh. Uqtul, hendak membunuh dah lah. Lafaz uqtun tu suruh orang buat kerja dosa besar. Suruh orang bunuh orang tu dosa besar. Tapi kita ambil sekerat je. Kita tahu uqt. Tak ada kata tul ni. Uq. Lepas tu dia tu dibunuh dengan sebab uq kita. Uq tu berdosa juga. Dosa besar juga uq tu. Maksudnya syirik dah berkongsi pada bunuh orang. Dalam bunuh orang. Walaupun tak penuh kelima. Setengah kelima ya. Kelima yang berdosa. Yang menunjuk atas berdosa. Tak boleh. Tak boleh. Kecek panok je. Kecek setengah kelima. Kalau ni dia pakai guna kelima tu pula. Dalam medan-medan orang tu dia pakai kelima panak-panak.
untuk isyarat kepada dia untuk kerja maksiat, maka setengah-setengah kelima tu tak boleh. Tu berah, berah lah sikit ya. Tu berah berah dosa besar juga. Beres gapo? Munduk beres apa? Beres gapo? Tu cong, dia kata cong, dosa besar cong. Ke tak kena cara. Cong juga ada juga cong dah. Setengah kelima tu lah. Tu dia. Ya Allah ya Rabbi. Walau bisyatri binisfi kalimatin, sekalipun Imam Ghazali sebut siapa yang membantu seorang di atas kerja maksiat walaupun dengan 1/5, setengah kelima, jangan kata 1/5, setengah kelima je, kana syarikan fiha. Jawab man tu kalau kita buat man mubtada kat kana tu khabar. Nacaya adalah ia atau adalah ia man aana tadi, mereka yang menolongkan orang lain di atas maksiat tu pun syarikan fiha fi maksiatin, berkongsi ia man tu ni, mereka yang membantu tu berkongsi padanya pada kerja maksiat juga, fiha fi maksiatin juga, maksudnya kerja maksiat juga. Wal iyazabillahi min zalik. Sebab tu musnah kita nak heret sangat kepada ilmu tu, kita nak mengajak orang kosak wimolat, tengok demo tu kosak lagu mana. Tu kosak dengan ilmu tu lagu mana. Sebelum pada nak membantukan dah. Allahu akbar. Tapi dalam keadaan itu ya ajar cara banyak tu. Dalam hal yang nak ke satu benda ya, tapi dengan misal dia gapo kita boleh faham banyak perkara untuk betul hidup kita tu. Tu ulama panggil waliullah dia kecek lagu tu lah, dia kecek mari tu jadi kita boleh buat kira, boleh buat guna. Tu pada perkataan dia. Habis itu kemudian kata musannif, wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Allah akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha la yurfa' wa du'an la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سر صلى وسلم ربي عليه على الحب وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا
وقنا وقي أهلنا وقربات لنا في ديننا مع من نحب ساوتنا رب وفقنا وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآله راج الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Pada malam ni kita nak